Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 Keikhlasan kerjasama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan membawa kerajaan perpaduan ke mercu kejayaan pada ketika ini, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga pengerusi Barisan Nasional berkata, keikhlasan itu perlu dikekalkan dan prinsip tersebut bukan sahaja didukung oleh pimpinan kedua-dua gabungan PHPN tetapi perlu diterjemahkan sehingga ke peringkat akar umbi parti. Menurut beliau, di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperlihatkan dukungan sejumlah 153 sokongan ahli parlimen di Dewan Rakyat dan terus kukuh di peringkat nasional. Dalam ucapannya sempena konvensyen Kerajaan Perpaduan Peringkat Negeri Perak itu, Ahmad Zahid turut mengingatkan kepimpinan PHPN khususnya di peringkat negeri supaya tidak melakukan sebarang perebutan jawatan, sebaliknya menerusi rundingan secara kerjasama. Konvensyen perpaduan yang diadakan di negeri Perak dihadiri lebih 1,500 wakil sayap PHPN dirasmikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut hadir Menteri Besar Perak, juga pengerusi Barisan Nasional Perak, Datuk Seri Muhammad Sa'arani, pengerusi Pakatan Harapan Perak, Datuk Seri Mujahid Yusof dan Naib Pengerusi DAP Ngah Ming. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu kerajaan perpaduan di semua negeri turut mengadakan konvensyen kerajaan perpaduan bagi memperkukuh kestabilan gabungan itu. Beliau yang merangkap pengerusi Pakatan Harapan berkata, konvensyen peringkat negeri Perak yang julung kali diadakan ini menjadi kayu ukur persefahaman dalam kerajaan perpaduan kerana gabungan kerajaan campuran dalam mana-mana negara seringkali dianggap sukar. Beliau berkata, ia juga menerusi pengalaman parti politik sebelum ini yang menyaksikan fasa perpisahan menerusi beberapa gabungan politik bagi membentuk kerajaan. Tegasnya lagi, Pakatan Harapan sendiri sebelum ini tidak dapat bertahan setelah PAS memilih untuk keluar parti. Tetapi sekarang dengan gabungan DAP dan Amanah, kerajaan ini terus kukuh. Mesyuarat Kerja Tertinggi UMNO memutuskan tarikh untuk diadakan persidangan tahunan UMNO cawangan bermula 22 April hingga 2 Jun ini dan diikuti mesyuarat perwakilan UMNO bahagian wanita, pergerakan pemuda dan puteri pada 21 Jun sehingga 29 Julai tahun ini. Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, turut diputuskan dalam mesyuarat MKT itu ialah tarikh untuk Perhimpunan Agung UMNO 2024 yang akan diadakan pada 21 hingga 24 Ogos 2024. Dalam pada sidang media itu, beliau turut berkata, Majlis Kerja Tertinggi UMNO menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Malaysia yang konsisten memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Perjuangan itu membawa kesan yang positif dan tindakan Mahkamah Keadilan Antarabangsa berpandukan kes yang dibawa oleh Afrika Selatan memerintahkan untuk menghalang tindakan pembunuhan beramai-ramai oleh Israel terhadap rakyat Palestin dan membenarkan bantuan kemanusiaan. UMNO menggesa syarikat penyedia perkhidmatan P-Hailing GrabFood Malaysia supaya mengembalikan kadar bayaran upah asal pemandu motosikal GrabFood di negara ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Muhammad Syakar berkata, UMNO konsisten membela nasib pemandu motosikal P-Hailing di negara ini walaupun ia merupakan gig ekonomi ataupun pekerjaan pilihan. Bercakap kepada media selepas menerima memorandum daripada Timbalan Presiden Persatuan Penghantar E-Hailing Malaysia Abdul Hakim Abdul Rani sebelum mesyuarat MKT UMNO diadakan, Muhammad Syakar berkata perkara itu akan dibangkitkan dalam mesyuarat MKT dan dibawa ke pihak yang berkenaan. Memorandum yang diserahkan kepada Presiden UMNO merangkap Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengusulkan 10 perkara untuk penambahbaikan serta pelarasan kadar bayaran upah pemandu motosikal P-Hailing yang lebih adil dan saksama.
Pergerakan Puteri UMNO Sabah akan menganjurkan jelajah ke seluruh negeri untuk menyantuni akar umbi sayap itu. Puteri UMNO Sabah, Umi Nabilah Jamal berkata, jelajah negeri yang diadakan secara berperingkat mengikut zon itu bertujuan memperkenalkan barisan kepimpinan Puteri UMNO Negeri Sabah yang baharu bersama ahli jawatan kuasa Puteri UMNO bahagian-bahagian baru di seluruh zon negeri Sabah. Beliau berkata bahagian Papar, Kimanis, Beaufort, Sipitang yang menjadi lokasi pertama program tersebut yang diadakan pada 13 dan 14 Januari lalu itu mendapat sambutan menggalakkan apabila ramai ahli pergerakan Puteri UMNO hadir dalam program jelajah tersebut. Jelasnya lagi, Barisan Kepimpinan Pergerakan Puteri UMNO Sabah mengharapkan dengan adanya program jelajah ini, ia dapat mewujudkan serta mengembalikan semangat perjuangan mempertahankan parti UMNO di negeri Sabah, khususnya dalam kalangan ahli Puteri UMNO Sabah. Sekian dari saya, Kaslinda Abdul Kadir. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.